Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ubah sikit kereta keadaan. Baik, abang nampak silau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada pada petang ini, insya-Allah, dalam rangka kita untuk cuba berbincang-bincang berkenaan suasana dan realiti yang sedang berlaku pada hari ini, terutamanya selepas daripada PRU 15 yang menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan gentingnya negara kita ni dari sudut kepimpinan, dan bagaimana keadaan dalam negara kita ini yang sedang berada dalam keadaan yang agak kelam kabut lah, sehingga ke saat ini Malaysia masih tidak dapat membentuk kerajaan kerana tidak cukup parti-parti yang ada tu, komponen-komponen yang ada tu untuk nak membentuk satu gabungan yang solid dalam rangka untuk sama-sama memimpin negara kita dari sudut kepimpinan negara lah. Perkara yang pertama sekali, kita ingin sama-sama menyedarkan diri kita bahawa sesungguhnya kekuatan yang paling penting sekali di dalam kita berada di akhir zaman ini bukan hanya terletak kepada kekuatan yang di luar, tapi sebenarnya kekuatan yang ada di dalam kita, iaitu yang bermula dengan kekuatan kita dengan Allah, kekuatan iman. Dan kemudian iman itu juga tidak akan ada kekuatan melainkan kita benar-benar memahami akan permasalahan yang berkaitan dengan Islam, kita faham Islam. Dan kemudian Islam juga tidak akan bersama-sama dengan iman tadi, tidak akan ada kekuatan juga, melainkan adanya kekuatan-kekuatan yang lain, seperti kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu, kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk kita berada dalam keadaan yang kita kata kita ni boleh mengisi diri kita dengan kekuatan iman dan amal. Dan sebab itulah tuan-tuan berhormat Allah, amal pula tidak akan dapat betul-betul membina kekuatan, melainkan amal itu dibina di atas asas yang benar, itu kefahaman yang benar. Jadi masalah kita pada hari ini, amalan yang ada ini dia ada berbagai-bagai, dan amalan itu kadang-kadang berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar, ataupun sesuatu yang tidak mencakupi hakikat Islam yang sempurna. Saya bagi satu contoh. Kita mendengar bahawa apabila kita mahu berada di akhir zaman, kita mesti menghayati Islam. Maka adalah di kalangan kita yang menggunakan istilah kita kena keluar daripada sistem. Ini satu perkara yang penting. Keluar dari sistem ni bukanlah maknanya hidup di hutan, bukan. Keluar dari sistem bukan bermakna kita duduk dalam gua, sebagaimana Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu dia tak keluar daripada
rumah dia, tak keluar daripada istana dia, tak keluar daripada tempat dia tinggal, melainkan terpaksa. Iaitu ketika dia telah mendapat satu kata dua daripada raja, yang mana raja gambarkan, kalau kamu tak bersama-sama dengan agama yang kami anuti, maka kamu akan berada dalam keadaan yang maknanya akan dibunuh lah, begitu. Adik baru dia keluar daripada rumah dia dan sebagainya, ramai-ramai itu pakat-pakat pergi bersembunyi dalam gua. Jadi maksud keluar daripada sistem ini juga bukan bermakna kita mengabaikan apa yang berlaku sekitar kita tanpa ambil peduli langsung. Kenapa? Ini sistem orang. Jadi sebenarnya itu juga silap, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia telah pun menghadapi tentangan daripada musyrikin sampai peringkat nak membunuhnya, tapi baginda salam tidak pernah membawa sahabat-sahabat duduk di gunung, duduk di hutan, mengasingkan diri daripada masyarakat dan sebagainya. Jadi baginda salam masih lagi berada bersama-sama dengan orang-orang yang musyrikin dalam rangka dakwah, dalam rangka tarbiyah, dalam rangka untuk nak menegakkan Islam. Jadi maknanya apa maksud keluar daripada sistem ni? Nombor satu, siasah yang kita kena faham. Maksud keluar daripada sistem ni bukanlah bermakna kita masuk hutan tadi, tapi maksud keluar sistem ialah kita memproses hati kita, fikiran kita, fizikal kita, kehidupan kita ini untuk membina kekuatan Islam, kebangkitan Islam, sehingga dengan kekuatan dan kebangkitan Islam itu akan dapat menegakkan Islam. Jadi maksud keluar sistem ni, kita memproses diri kita dengan semampu yang boleh, dengan sunnah yang telah digambarkan oleh, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah tadi, iaitu dalam keadaan dakwah, tarbiyah dan perjuangan jihad untuk membina kekuatan. Itu maksud keluar dari sistem. Mungkin kita berada di kampung, mungkin kita berada di bandar, mungkin kita berada di dalam suasana-suasana apa yang ada pada hari ini, keliling kelalang kita dengan keadaan yang berbagai-bagai, tapi hati kita, fikiran kita, diri kita ni berusaha untuk membina kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan sehingga kita boleh menegakkan Islam secara menyeluruh, menegakkan Islam secara komprehensif. Jadi maknanya keluar dari sistem itu bukan maknanya kita fikir nak duduk kat hutan, bukan. Sebab kalau kita fikir nak duduk kat hutan, siapa yang nak buat dakwah dekat bandar-bandar ni kan. Maka dengan sebab itulah penglibatan kita di dalam sistem yang ada pada hari ini bukanlah penglibatan dari sudut akidi, bukan sebab kita yakin bahawa sistem manusia itulah yang terbaik, dialah sebagai satu yang bagus, yang boleh membina kebahagiaan, bukan. Kita hanya yakin akidah kita dengan sistem Islam. Sistem Islam itu kita yakin, sistem Islam yang hakiki, yang sebenar. Tapi bagaimana pula dengan sistem yang ada pada hari ini? Contohnya sistem kapitalis, liberal kapitalis yang ada di negara kita, sistem-sistem yang ada. Jadi penglibatan kita bukan penglibatan akidi, penglibatan akidah, bukan atas asas keyakinan, tetapi atas asas untuk kita macam Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatkan apa yang ada dalam rangka selagi tidak mengganggu akidah kita. Kita manfaatkan apa yang ada untuk kita membina kekuatan-kekuatan yang ada. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi dulu di Mekah masih lagi berniaga, masih lagi bekerja, masih lagi melaksanakan apa-apa yang perlu dalam rangka untuk nak membina kekuatan. Dan sebab itu kita kena betulkan perkara ini. Sebab ada di kalangan kita yang mungkin memandang bahawa kita nak keluar sistem ni, maknanya keluar sistem ni keluar daripada kampung, rumah, pergi hutan, hijrah ke dalam gua dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu yang kita kata salah faham. Sebab tu kita kena mengambil berat tentang apa yang berlaku di sekitar kita dengan pandangan iman yang betul, dengan kefahaman Islam yang menyeluruh, bukan separuh-separuh. Dan kita memandang apa yang berlaku di sekitar kita itu adalah merupakan perkara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena menghadapinya dengan cara yang paling hikmah yang boleh, sesuai dengan kita kata apa yang digambarkan sebagai kebangkitan tadi. Jadi sebenarnya saya akan sentuh malam ni lah, insyaAllah. Saya nak gerak dah ke Kuala Lumpur, insyaAllah. Dan kerana perjalanannya tu agak panjang, jadi kita akan bincang malam ni lah, insyaAllah, mudah-mudahan sempat.
Cuma saya nak gambarkan di sini perkara yang kita melihat sekarang ni sampai sekarang, dah pukul 5.40 lebih dah. 5.45 lebih kurang. Kita masih lagi tidak ada negara. Malaysia ni masih tidak ada kepimpinan kan. Yang di-Pertuan Agong telah pun memanggil ketua yang nampak akan memimpin negara ni lah, Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk pergi menghadap dan berbincang. Kerana didapati tidak ada satu pun daripada kelompok-kelompok mereka ini yang mempunyai majoriti mudah. Jadi tidak ada. Tambah lagi apabila digambarkan bahawa Barisan Nasional tidak mahu bergabung dengan mana-mana, sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Jadi bila Barisan Nasional tidak mahu bergabung, maka tidak ada satu kelompok yang mempunyai majoriti mudah 112 kan. Jadi sebab itulah saya ingin menggambarkan di sini, mungkin saya ingin menyerulah, nak menyampaikanlah hajat kita kata beberapa orang, ataupun kita kata sekadar melemparkan satu pandangan lah kepada semua yang ada. Itu sekiranya kepimpinan politik yang ada pada hari ini tidak mencapai minima majoriti untuk memimpin negara, dalam keadaan kempen yang maksima mereka buat, dalam keadaan banyak perkara yang mereka lakukan, ada setengah-setengahnya sampai mereka menggunakan wang, duit yang banyak. Saya dapat video tadi, petang tadi. Sebelum ini saya melihat ada parti-parti politik yang menggunakan duit untuk nak membeli undi. Maknanya dibagi duit. Kalau orang tempatan dibagi RM50. Kalau orang yang luar mungkin dibagi lebih sikit kan. Untuk membeli undi lah tujuannya. Ini di negeri tempat yang kita kata ada di negara-negara di Malaysia ni lah kan. Jadi kita melihat dengan corruption yang berlaku kan, kepada mereka, siapa menang sekarang tak ada lagi keputusan dengan corruption yang berlaku dalam pemilihan itu kan, dengan corruption yang berlaku dalam pemilihan itu, dan dengan apa yang berlaku sekarang dalam keadaan kempen yang maksima, kempen saya ingat bermalam-malam tak tidur agaknya kan. Tetapi keputusan masih lagi tidak dapat majoriti. Ini menunjukkan bahawa rakyat juga tidak sama, tidak sekata di dalam memilih buat pemilihan. Maka saya nak cadangkan, kamilah nak cadangkan pada pihak ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan juga majlis raja-raja untuk berfikir, adakah sudah masanya untuk kita memikirkan satu corak pemilihan yang lain, satu corak, satu gaya, satu cara, satu sistem yang lain, yang mungkin sistem itu lebih baik lagi daripada sistem yang ada sekarang. Democracy tadi. Jadi kita lihat bagaimana keadaan negara kita ni sampai sekarang, keadaan huru-hara kan, masing-masing dengan pandangan masing-masing, yang liberalnya liberal, yang LGBT-nya LGBT, yang Islamik dan sebagainya tu. Maka kita lihat dalam keadaan hari ini masih lagi tidak dapat membentuk satu kepimpinan kerajaan yang solid. Maka sudah tentulah satu signal yang sebenarnya dia nak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua kita, bahawa sesungguhnya kita kena review semula sistem demokrasi yang ada ini. Mungkin sudah tiba masanya kita melihat semula sistem kepimpinan yang lebih adil, sistem kepimpinan yang lebih adil, pemilihan kepimpinan yang lebih adil, yang bukan berdasarkan kepada kuantiti, siapa undi paling banyak, tidak berasaskan kepada mereka yang paling pandai bercakap, tidak berasaskan kepada mereka yang paling banyak boleh keluar duit, tetapi berasaskan kepada keadilan yang benar, kebenaran al-haq, berdasarkan kepada tuntutan-tuntutan, nilai-nilai yang murni sesuai dengan negara kita sebagai negara yang majoritinya umat Islam, dan sesuai dengan negara kita yang artikel 153 tentang agama Islam sebagai agama yang asas agama persekutuan. Jadi kita nak tengok semula. Jadi bagaimana keadaan yang ada sekarang ni, mungkin sudah tiba masanya untuk kita review semula lah sistem ni. Sistem ni tak it's not working out. Kita mendengar
parti PH menghentam parti UMNO, Barisan Nasional. Corruption, rasuah, macam-macam perkara-perkara yang berlaku. Dia kata orang UMNO ni kluster mahkamah lah dan sebagainya, kempen daripada PH contohnya. Jadi sekarang ni bila sampai waktu dah tak cukup orang, tiba-tiba orang yang dihentam habis-habis, yang dia nak dakwa, yang dah dimaki hamun tadi, dia nak jadikan sebagai partner pula kan. Begitu juga parti-parti yang sama juga, UMNO Barisan Nasional pun hentam PH, kau-kau punya hentam kan. PN pun sama, hentam sini hentam sana, masing-masing memperlihatkan kebaikan masing-masing, kehebatan masing-masing, dan kemudian kelemahan, kerosakan parti-parti yang lain kan. Jadi sampai peringkat kita melihat bagaimana keadaan tu huru-hara lah kita kata dalam ketika di berkempen. Tetapi apabila kekurangan ni kita ambil pula, jilat balik ludah kita tadi, jilat balik. Jadi ini satu sistem yang sebenarnya memecah belahkan kita, satu sistem yang melemahkan kita, satu sistem yang sebenarnya menjadikan kita ni berpura-pura dan berlakon. Jadi sebab tu mungkin sudah sampai masanya untuk Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan rakyat yang cerdik-cerdik yang ada ni, untuk kita menyusun semula, review semula. Kita ambil apa asas-asas yang baik, yang terbaik yang ada dalam Quran, asas yang baik, yang terbaik yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sebagai dasarnya. Dan kita tahu Al-Quran dan hadis tidak akan menganiaya orang lain. Jadi kita tengok semula bagaimana keadaannya. Sistemnya tu, ciri-cirinya tu, meletakkan contohnya keadilan Al-Quran di atas, contohnya sebagai satu dasar. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kena lihat semula lah. Jadi umur demokrasi ini telah penghujung lah. Akan diganti, akan ditukar. Jadi sebab itu saya telah berbincang-bincang dengan kawan-kawan NGO yang ada. Saya mungkin kita sama-sama pakat-pakat kumpul-kumpul kan, meminta supaya perkara 150 dan akta darurat yang berada di bawah kita kata yang di-Pertuan Agong dan juga di bawah Majlis Raja-Raja supaya diambil. Maksudnya akta darurat ni kita gantung parlimen. Terbukti kepimpinan yang ada dalam parlimen pada hari ini tidak mampu untuk memimpin Malaysia. Kenapa tak mampu? Masing-masing hanya memikirkan kepentingan masing-masing. Semasa kempen, masing-masing kan melawan satu sama lain dengan perlawanan yang hebat, seolah-olahnya macam kan Islam kafir, macam jahat baik macam itu kan. Tapi bila dah dalam keadaan gini, mereka telah merubah prinsip mereka sendiri. Jadi di sinilah kita ingin sama-sama mungkin mencadangkan supaya disusun semula negara kita ni. Dan inilah peluang sebab kita kata apa yang berlaku ni mungkin akan menimbulkan huru-hara kalau kita tak tangani dengan betul. Kerana rakyat pun marah. Rakyat pun marah juga tentang apa yang berlaku. Orang ini bercakap begini, orang itu bercakap begitu. Patutnya parti dia ada dua je sebenarnya. Yang pertama sekali ialah parti komponen yang di belakangnya ada Islam dan Melayu. Yang kedua, parti-parti yang belakangnya ada liberal dan international. Dan ada juga international di dalam international semata-mata pun ada juga. Jadi kita tengok sepatutnya yang Islam, yang Melayu tadi, parti-parti yang telah diberikan mandat oleh rakyat tadi, patutnya bersatu. Fikir semula, tak apalah kita beza pandangan sikit-sikit, tapi kita bergerak di atas dasar Islam dan atas dasar Melayu contohnya tadi. Maka kena bersatu, wajib bersatu. Tapi kesatuan itu tidak berlaku. Kenapa? Kerana ada kepentingan tertentu. Maka kita dapati pemimpin ini tak layak. Dia tidak ada prinsip. Prinsipnya bergoncang, bergoyang. Prinsipnya bergoyang. Goncang sampai sekarang. Jadi sebab tu kita nak kena tengok semula lah. Kita cadangkan. Walau bagaimanapun kita masih berharap lah. Contohnya Barisan Nasional yang telah
yang diterajui oleh UMNO, sekurang-kurangnya berfikirlah untuk kepentingan negara kita ni, kepentingan agama dengan bangsa tadi. Mudah-mudahan mereka akan bersatu dalam keadaan yang lebih baik dan terbaik, insya-Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang pertama sekali, apakah yang tersirat daripada perkara ini yang saya sebut ini, iaitu berlaku satu kegoncangan prinsip, kegoncangan prinsip di kalangan pemimpin. Dan perkara ini sebenarnya telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam hadisnya yang saya pernah baca, saya bacakan lagi sekali hadisnya riwayat Imam Muslim, badirul bil a'mal fitanan qata'il lail al-muslim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi udinahu bi arad min ad-dunya atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu beramal. Jadi ini semua adalah merupakan tanda-tanda yang kita nak kena perhati, yang ada di depan kita ni. Pergaduhan, perselisihan faham, bergaduhnya pemimpin ni, tak boleh nak bersama. Walaupun sama-sama dia kata saya nak Islam, saya nak bangsa, nak negara stabil sebagainya, tapi tak boleh berpijak dengan prinsipnya. Bukan saya kata semua, tetapi saya nak kata sebahagian besar. Maka menggambarkan kepada kita tentang kegoncangan yang ada pada prinsip masing-masing. Maka di sinilah Nabi bergambarkan, bersegeralah kamu untuk beramal sebelum datangnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang pada paginya beriman dan pada petangnya telah menjadi kafir. Pagi beriman, petang kafir. Dan petangnya beriman dan pada pagi harinya kafir. Menjual agama untuk kepentingan dunia. Jadi Nabi suruh apa? Yang tersiratnya bila kita melihat kelang-kabut ni, maknanya nak tengok pertama yang apa dia? Kita kena meningkatkan amal kita. Apa amalan yang paling penting sekali di sini? Amal nombor satu, kita berpegang dengan prinsip iman, prinsip Islam. Berpegang dengan prinsip. Sebab prinsip Islam itu adalah merupakan perkara asas sebelum beramal yang lain. Jadi kita tengok hari ini nombor satu kita kena pegang. Jadi tak boleh kita nak kata okey dan sebagainya kan. Saya tengok World Cup yang sedang berlaku. Bukan tengok World Cup tu, tengok dia punya maskot dia tu kan. Tadi ada kawan tunjuk maskot dia yang diviralkan. Bola, kemudian ada ni, kemudian ada darah. Kan, saya tengok tadi ada darah digambarkanlah seperti seolah-olahnya ada darah dan sebagainya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kadang-kadang kita tak perasan bahawa mereka sedang buat macam-macam. Sebenarnya saya nak sebut di luar negara sana, yang terutama di Palestin, pimpinan-pimpinan masyarakat NGO, pimpinan-pimpinan agama yang ada di Palestin sekarang, pimpinan-pimpinan yang kita katakan yang concern, yang prihatin dengan apa yang berlaku, mereka telah menyatakan bahawa sudah sampai masanya, sudah dekat masanya, dekat sangat dah nampak tanda-tandanya tentang akan wujudnya satu kepimpinan dunia. Kepimpinan dunia ni adalah kepimpinan Al-Masih Dajjal. Kalau orang Inggeris dipanggil, orang Kristian Nasara dipanggil Antichrist. Kalau orang Yahudi dipanggil Messiah, Malik Messiah. Jadi mereka telah menunjukkan banyaklah perbincangan mereka sekarang ni. Kepimpinan baru akan timbul, akan ada satu kepimpinan baru. Dan pada masa yang sama kita melihat kepimpinan negara-negara yang ada lemah. Macam sekarang lah, lemah, berpecah-pecah, tak ada kekuatan. Jadi sebenarnya yang tersiratnya kita melihat apabila kepimpinan yang ada di negara kita, di negara-negara lain tak kuat dan sebagainya, berpecah, tak boleh nak bentuk kesefahaman, kesatuan, penyatuan dan sebagainya. Maknanya sebenarnya kepimpinan yang ada ni sebenarnya tak qualified untuk memimpin rakyat dan masyarakat. Apalagi nak memimpin negara, tak qualified. Maka macam mana kita nak tahu qualified tak qualified tadi tu? Apabila akan datang satu kepimpinan yang lebih besar lagi, dinamakan kepimpinan antarabangsa.
Jadi sebenarnya kita tengok cerita PRU ni tak habis-habis ni. Semua tu nak melihatkan kepincangan-kepincangan, kelemahan-kelemahan, kehinaan, keaiban kepimpinan negara kita. Keaiban kepimpinan negara, kelemahan. Tidak boleh bersama-sama dengan kekuatan dan kebaikan. Penyatuan, apalagi nak bersatu. Masa lagi mementingkan parti masing-masing. Kita pilih, kita dah jadikan dia wakil rakyat, bukan wakil parti. Tapi sekarang ni mereka berbincang masih lagi kepentingan wakil parti. Masih lagi wakil blok dia. And blok dia, parti dia. Dia bukan membincang tentang rakyat. Rakyat ni yang penting ni, nak kena tengok rakyat. Rakyat yang sakit, rakyat yang susah, rakyat yang miskin, rakyat yang muflis. Jadi masih tak fikir tentang rakyat, masih fikir tentang parti. Apa parti kata? Padahal simple aja. Kita orang sama-sama agama, sama-sama bangsa pun sama, agama pun sama. Bersatu je lah. Allah dah pilih kita. Melalui pilihan raya tadi, Allah izin dah menang dah. Maka bersatulah. Tengok rakyat pula. Tengok masalah rakyat ni. Jadi masalah rakyat ni tak dipikirkan. Yang rakyat duduk semua tu, tak. Yang penting sekarang ni, parti kita. Yang penting sekarang ni, blok kita menang. Yang penting sekarang ni, supaya kita ni dapat membina diri kita, parti kita. Bukan wakil, sebab tu saya sebut, bukan wakil rakyat, wakil parti. Jadi sekarang ni berbincang, nyatalah, jelas nampak ni wakil parti ni bukan wakil rakyat. Bukan wakil orang miskin. Bukan wakil orang yang susah. Bukan wakil orang sakit. Tapi wakil kepada parti. Walaupun kita kata parti itu penting, tapi di mana parti berbanding dengan rakyat tadi? Sampai sekarang kita tak ada apa-apa. Manifesto ke apa, kita bertoleransi. Sebab tu saya kata, kewibawaan kepimpinan-kepimpinan yang ada jatuh, rendah, hina. Kenapa? Dia tidak boleh berfikir dengan betul. Dia fikir benda yang dia nak capai secara materialistik. Dia tak fikir bahawa ini semua penyusunan yang telah Allah izin dan dia telah terpilih. Maka dia kena fikirkan rakyat dulu, bukan parti dulu. Bukan blok kita ni blok BN kami bukan dilantik, bukan diwujudkan untuk menjadi kingmaker. Kami bukan nak jantik orang sebagai raja. Tak apa, kami jadi pembangkang. Hasilnya tak ada pekerjaan. Kenapa? Nak utamakan Barisan Nasional dia, nak utamakan UMNO-nya, nak utamakan parti dia. Rakyat, apa salahnya? Kita tak apalah, kita dah jadi minoriti, tak apa, kita berada bersama kerajaan, gabung dengan PN contohnya, kemudian bentuk satu parti yang boleh memimpin rakyat, dan di situ negotiate macam mana rakyat boleh dibela. Tapi masing-masing dengan egonya, memikirkan tentang parti masing-masing. Inilah kualiti yang ada. Sebab tu kita lihat hari ini, bagaimana keadaan yang berlaku hari ini, bukan benar-benar mereka ingin memimpin dan mewakili rakyat, tetapi mereka mewakili parti. Terserahlah, Allah tunjuk di depan kita pemimpin-pemimpin yang tidak ada kepentingan rakyat, walaupun dikata kepentingan. Kalau kepentingan rakyat, dia boleh mengalah. Tak apalah. Saya jadi sikit pun tak apa, saya tak beragama. Tapi saya dah ada di situ, saya boleh bercakap, saya boleh sampaikan. Ya, sebab itulah di sini kita nak kena sama-sama melihat dengan mata hati kita. Maka apa yang kita nak cakap di sini? Allah SWT mahu menunjukkan yang secara tersirat bahawa kepimpinan yang ada pada hari ini adalah merupakan kepimpinan yang tidak benar-benar mewakili kepimpinan yang berwibawa. Hanya pandai cakap aja, pandai kempen, pandai bagi duit ya banyak-banyak. Tetapi sebenarnya mereka bukan benar-benar berwibawa untuk memimpin rakyat. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang melihat apa yang ada, masalah-masalah yang ada pada rakyat, masalah pada negara ni perlu diutamakan. Lebih mementingkan saya ni nak jadi timbalan Perdana Menteri ke, saya nak jadi Perdana Menteri ke, saya jadi menteri apa saya dapat bila saya bersama dengan kamu. Ini yang berlaku pada hari ini. Sebab tu hari ini negara kita kucak-kacir. Dan apa tandanya? Tandanya sini ialah bahawa kepimpinan ini akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh kepimpinan yang lebih besar, iaitu kepimpinan yang akan masuk daripada global, daripada antarabangsa. Al-Masih Dajjal. Kepimpinan yang lebih besar akan masuk. Sebab itulah
saya gambarkan pada kita hari ini, bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hari ini akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang lebih. Ini maknanya apa yang kita nampak ni sikit ni, dia akan ada fitnah lebih besar lagi selepas ini. Lebih besar lagi selepas ini. Kenapa kita nampak dah isi hati mereka bukan benar-benar ikhlas. Kalau ikhlas, tak apalah saya tak jadi Perdana Menteri, tapi Islam di depan, bangsa di depan, kita kata negara di depan, kita kata tak apalah biar, bagi tak apa. Tapi hari ini tidak, mereka sanggup berpecah, sanggup tak buat negara, tak bina kerajaan yang yang konkret, hanya kerana nak jaga ego parti masing-masing. Maka akhirnya kita akan kalah. Sebab tu kita nak gambarkan kat sini bagaimana Nabi menggambarkan, kan, sudah sampai hampir satu masa tidak tinggal daripada Islam itu kecuali namanya, dan tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid tersergam indah tapi kosong daripada hidayah. Ulama-ulama mereka lah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Dari mereka berpunca fitnah, kepada mereka fitnah itu akan kembali. Jadi digambarkan kat sini bagaimana orang-orang yang berada dalam keadaan yang nampak macam Islam tapi bukan, nampak macam Quran tapi tulisan hanya setulisan sahaja, tidak ada roh, tidak ada kekuatan. Maka sebab tu nak gambarkan kat sini hari ini, Nabi gambarkan dalam hadis ini, sejahat-jahatnya adalah ulama yang di kalangan mereka, banyak ulama-ulama yang tidak boleh memantu dan boleh nasihat. Sebab tu tuan-tuan puan, saya ingin insya-Allah mencadangkan kepada kita semua, insya-Allah akan ada satu movement, satu gerakan untuk menghimpunkan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang bertakwa, ulama-ulama yang tak kisahkan kepada pangkat, tak kisahkan kepada harta dunia ni, ulama yang hidupnya bersama dakwah. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW ini, dalam hadis ini, ulama adalah makhluk paling jahat, dan ulama juga akan menjadi makhluk paling baik sekiranya mereka tidak bersama dengan arus dan fitnah tadi. Maka sudah sampai waktunya kita perlu menghimpunkan ulama-ulama, yang mana ulama itu adalah ulama-ulama yang jelas hidupnya itu berjuang benar-benar, bukan dipengaruhi oleh sistem yang ada. Itu sistem yang menawarkan dunia, sistem yang menawarkan pangkat, sistem yang menawarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi tadi, sehingga menyebabkan mereka terikat dan akhirnya menggunakan nafsu mereka untuk memberi fatwa-fatwa yang hanya untuk kepentingan sistem, bukan untuk kepentingan Islam. Jadi sebab tu kita nak kena datang, insya-Allah kita akan buat ni. Kita akan buat. Kita akan mulakan dengan beberapa orang. Alhamdulillah saya dah bertemu dengan beberapa orang ulama-ulama yang ada di negara kita yang tidak terikat dengan pihak-pihak berkuasa, yang ada kepentingan sebagaimana yang kita nampak pada hari ini. Nak bersatu pun susah. Nak buat kita dah menang dah, rakyat dah bagi mandat. Kan? Rakyat dah bagi mandat, tapi nak bersatu bersama-sama buat kerajaan pun payah. Kenapa? Kerana sistem yang ada pada hari ini memecah belahkan. Sebab tu saya nak cadangkan, nombor satu, saya mohon kepada Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, sudah sampai waktunya untuk kita menggunakan artikel 150, perkara 150, mengisytiharkan darurat. Darurat ni bukan darurat pada negara kita, tapi darurat pada parlimen. Parlimen yang sedang tergantung sekarang ini, digantung dan kemudian dihimpunkan pakar-pakar yang ada di negara kita. Kita ramai orang pandai, insya-Allah. Ada pakar bahagian ekonomi, ada pakar bahagian sosial, ada pakar bahagian kemasyarakatan, ada pakar bahagian NGO bergerak, ada pakar bahagian kita kata pendidikan, ada pakar bahagian macam-macam pakar dia. Jadi pada masa itu kita kumpulkan pakar-pakar tadi
kita bincang semula, review semula negara kita, hala tuju negara. Kalau inilah hala tuju negara, kita buat sejuta kali pun pilihan raya, dia akan jadi perkara yang sama. Sejuta kali pun kita buat pilihan raya, dia akan jadi yang sama. Perkara yang sama. Sebab itu kita kena lihat semula. Kembali bawa balik semula. Dulu negara kita tanah Melayu, dulu negara kita ini merupakan tempat yang menjadi sebahagian daripada Empire Osmaniyah. Aman damai, hidup dengan kebaikan dan kebahagiaan. Tengok balik sistem macam mana dulu menghidupkan semula perkara yang boleh membina kebaikan dan kekuatan. Kita ada sultan, kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada tentera, kita ada polis PDRM, kita ada semua, kita ada. Kita tengok balik sistem tadi. Gunakan perkara 150 di mana darurat boleh diisytiharkan oleh pihak Majlis Raja-Raja dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong untuk susun semula, review semula. Kalau ada pihak-pihak yang tidak bersetuju seperti British yang menyatakan bahawa kami ada hak untuk nak menyatakan untuk nak membina, memberikan sesuatu kepada negara kita dalam perlembagaan, maka kita katakan kepada mereka, hakikatnya kamu sudah tidak berada di sini, maka kita berhak untuk menentukan masa depan hala tuju negara Malaysia. Kita yang berhak. Kenapa kita nak kena refer, nak rujuk pada British? Kenapa nak rujuk pada British? Dan sekiranya kita mahu mempertahankan negara kita pertahankan negara kita daripada penguasaan antarabangsa. Tunjukkan betul-betul kita telah merdeka. Kita dah merdeka. Kenapa kita nak duduk di bawah telunjuk British? Kenapa kita nak duduk di bawah telunjuk penjajah-penjajah kita? Kita dah merdeka. Kita boleh susun sendiri. Maka sebab itulah artikel perkara 150 itu, inilah masa yang terbaik untuk keduli yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan perkara ini. Dan inilah perkara yang sepatutnya dibuat. Kerana dalam keadaan pemimpin-pemimpin yang bertelagah, yang mementingkan parti masing-masing, blok masing-masing, lebih daripada rakyat, lebih daripada negara, lebih daripada agama tadi, maka kita tak boleh nak harap kat mereka. Ini belum jadi pemimpin. Kalau sebelum jadi pemimpin pun dah bergaduh, tak boleh nak bertoleransi, membina sebuah kerajaan yang dihajatkan untuk membawa kebaikan negara, kebaikan agama, bangsa dan sebagainya. Apa lagi besok dah dapat jawatan? Tentu mereka akan pulun. Bagaimana mahu nak mendapatkan semaksima yang boleh hazanah-hazanah negara. Tidak mustahil mereka akan merompak negara ni. Kerana kita melihat mereka sendiri hari ini lebih pentingkan diri mereka, parti mereka, kelompok mereka daripada rakyat. Tidak boleh bertoleransi, tidak boleh berlebih kurang. Ini perkara-perkara yang kita nak tengok. Ini dah natijah-natijah. Sebab itu digambarkan pada sini, Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara makhluk yang paling jahat di bawah bumi ini, penjenayahnya adalah di kalangan ulama dan umara yang mengikut arus. Maka yang tersiratnya, apa tersiratnya? Kita kena cari ulama-ulama, kita kena cari pemimpin-pemimpin yang tidak mengikut arus, yang mengutamakan al-iman, al-Islam, at-taqwa, yang mengutamakan ihsan. Kita kena cari semula. Dan di sinilah kita, rakyat ataupun muslimin ataupun mukminin, yang kena bersama dengan para ulama tersebut, bersama dengan mereka yang benar-benar ikhlas di dalam kehidupan mereka, perjuangan mereka. Barulah pada masa itu kita boleh untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang mendatang, yang tak lama lagi kita dengar macam-macam masalah, termasuklah masalah akan dijajah oleh international, oleh Al-Masih Dajjal. Baru kita boleh nak melaksanakan sesuatu. Kalau tidak, kita ingat kita macam sekarang, saya bagi satu contoh lah, kita hari ini ada masalah apa, sebut je lah masalah apa pun. Di mana tempat rujukan kita? Orang muda-muda dia rujuk kat Google, tengok apa pandangan-pandangan dalam Google, dalam internet, yang mana pandangan itu syubhat, boleh jadi baik, boleh jadi tidak baik. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin.
yang halal jelas, yang haram jelas, tiba-tiba ada campur-campur. Maka dia jadi apa? Dia jadi syubhat. Tak ada. Kemudian ada yang baik, yang ada yang basic baik, okeylah, dia boleh dapatlah Islam tadi. Tapi yang tak ada basic, maka melihat pada internet tadi habis, hanyut. Okey. Kemudian nak tengok pula pandangan-pandangan umara yang bertelingkah ini. Nak bertoleransi, nak bekerjasama, nak bekerjasama, mementingkan, meletakkan rakyat di depan lebih daripada parti, rakyat di depan lebih daripada blok. Kepimpinan-kepimpinan tadi pun tak boleh selesai kerana ada kepentingan-kepentingan yang lain yang lebih daripada rakyat dan negara dan agama tadi. Maka pemimpin-pemimpin yang macam ini kita nak harapkan untuk nak memimpin negara kita. Ini satu persoalan. Satu persoalan. Kecuali lah kita tengok, adalah pemimpin-pemimpin yang baik tu ada, bukan tak baik. Bukan tak ada. Ada tapi bergaduh. Baik, pemimpin, siapa nak rujukkan kita ni? Tak ada. Siapa nak rujukkan kita? Ulama'. Ulama' pula ikut pemimpin. Tak semua ulama' lah, tapi ulama'-ulama' yang digambarkan sebagai penjenayah, yang paling jahat, sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit, dibawa oleh mereka, berpunca daripada mereka punca fitnah, dan kepada fitnah akan pergi kepada mereka. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengikut arus tu termasuklah umara dan ulama' tadi, daripada mereka punca fitnah dan kepada mereka fitnah akan pergi. Jadi kita kenapa nak pergi ke dia? Nabi dah gambarkan, mereka ni sumber fitnah. Lari cari, kita cari ulama'-ulama' yang sahih, ulama'-ulama' yang bertakwa. InsyaAllah kita akan cari ini dan kita dah jumpa pun. Dan kita akan kumpulkan insyaAllah. Dan kita akan kumpulkan, kita akan jadikan sebagai satu platform penyatuan ummah. Jadi macam mana nak pergi? Macam ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maka kita ulama'-ulama' tadi akan berbincang. Dan kemudian ulama'-ulama' yang tidak terikat dengan mana-mana bos-bos dunia, terikat dengan mana-mana kepentingan-kepentingan dunia, maka pada masa itu barulah kita akan membina kekuatan, meningkat sehingga akhirnya dapat membebaskan diri kita daripada kemelut arus yang sedang menghantui kehidupan yang ada pada hari ini. Ya, sebab itu tuan-tuan berrahmat Allah, kan apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya suatu perkara yang menjadi petanda besar bahawa kelemahan kepimpinan pada hari ini, prinsip mereka bergoyang, prinsip mereka bukan nak bantu rakyat, prinsip mereka bukan mengutamakan masalah rakyat, prinsip mereka bukan untuk nak bersama-sama dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada rakyat, tetapi prinsip mereka untuk menjaga kepentingan diri mereka, parti mereka, yang blok mereka lebih daripada rakyat, atas nama untuk mendapatkan satu kuasa. Dan sebab itulah orang yang melantik diri sendiri, orang yang memimpin untuk mencari kuasa, bukanlah mereka yang betul-betul baik untuk kita jadikan sebagai sandaran. Dan sebab itulah sekali lagi saya minta kepada Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, dengan penuh rasa rendah diri, kami ingin supaya pihak raja-raja dan majlis raja-raja tadi supaya mengumpulkan di kalangan rakyat-rakyat yang ada ni, yang cerdik-cerdik. Kita ada pakar ekonomi, pakar tadi tu, tetapi mesti asasnya Quran, mesti asasnya hadis. Asasnya Quran, asasnya hadis. Kita kumpulkan pakar-pakar tadi dan bentuk semula, susun semula negara kita. Orang-orang yang hanya mementingkan parti, bercakap atas nama parti, bagi pihak parti, orang yang hanya mementingkan blok masing-masing, kuasa sahaja supaya jadi menteri, jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Orang-orang yang mencari kuasa ini, kita gantung dia, kita daruratkan dia, gantungkan dia, parlimen kita gantungkan. Memang tak boleh bentuk kerajaan pun. Memang dah alasan yang kuat untuk Agong, Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja untuk menggantung parlimen. Alasan yang kuat. Kalau dulu kita dah sebut dah supaya kita buat satu susunan semula. Saya pun tak tahulah sejauh mana penyusunan semula itu lebih baik atau tidak baik. Tetapi asasnya mesti Quran dan hadis. Kalau asasnya Quran dan hadis disusun semula oleh mereka yang mempunyai kepakaran-pakaran, bukan bergantung kepada kepakaran semata-mata, tapi mesti ada iman, mesti ada Islam, mesti ada Quran, mesti ada hadisnya. Susun semula.
maka insya-Allah mudah-mudahan itu lebih baik daripada penyusunan-penyusunan demokrasi pilihan raya yang telah kita lakukan pada hari ini yang menyebabkan negara dalam keadaan kucar kacir. Negara dalam keadaan tak seimbang. Dalam keadaan tak tahu hala tujunya macam mana. Bayangkan andainya adalah orang yang menyerang negara kita ni sekarang ni kan, macam mana keadaannya agaknya. Jadi sebab tu kita menyerulah dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham, memberikan panduan, menggerakkan hati-hati yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja untuk mengambil peluang manfaat suasana-suasana huru-hara di kalangan pemimpin politik ini yang hanya bercakap mengenai parti mereka, kepentingan diri mereka, berlebih daripada kepentingan anak bangsa mereka, lebih ke kepentingan negara yang lebih utama daripada kepentingan agama, maka kita buat semula. Sebab sesungguhnya sekiranya mereka inilah umara dan ulama yang menyebabkan fitnah tadi, Nabi sebut apa tadi? Mereka lah seburuk-buruk makhluk ataupun sejahat-jahat makhluk yang duduk di bawah naungan langit, kerana fitnah bermula daripada mereka dan fitnah akan kembali kepada mereka. Maka janganlah kita jadikan apa yang berlaku ni berjalan sekadar begitu je. Ya, sebab tu kita menyerulah. Kita tahu, kita kenal, saya dengar banyak benda yang positif yang ada kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Saya mendengar kebaikan-kebaikannya. Adalah kelemahan-kelemahan, manusia mana yang tidak ada kelemahan. Tetapi kita berharap dengan keikhlasan yang ada. Sebab tidak ada apa-apa kepentingan lah ni. Kita tak ada kepentingan. Kita bukan nak minta projek. Bukan kita nak minta supaya duduk dalam jawatan kuasa. Bukan. Kita nak minta supaya letaklah keikhlasan di depan. Keikhlasan yang macam mana? Keikhlasan untuk menjadi hamba Allah dan memimpin negara kita. Mungkin kalau sekiranya perkara ini dilakukan, diasaskan kepada Al-Quran, diasaskan kepada Al-Hadis, diasaskan kepada Islam dan diasaskan kepada ihsan, sifat ihsan tadi, mudah-mudahan tuanku dan juga majlis raja-raja dan mereka yang bersama tadi akan memulakan satu kebangkitan akhir zaman dari sebelah timur, dari sebelah kita ni. Jadi kebangkitan ni bermula dengan kesedaran, pemerhatian yang tersurat, yang tersirat perkara yang berlaku. Yang tersurat kita nampak huru-hara. Yang tersurat kerajaan tak boleh nak dibentuk. Yang tersurat kita nampak pemimpin hanya pentingkan parti, pentingkan kepentingan blok mereka, kepentingan diri mereka berbanding kepentingan rakyat, agama dan negara tadi. Maka dah nampak dah perangai-perangai yang ada. Maka stop. Kita buat darurat artikel 150, perkara 150. Agong mempunyai kekuasaan untuk nak buat darurat. Gantung Parlimen buat satu review. Review committee. Satu jawatan kuasa yang akan melihat semula negara kita ni hala tuju. Kita ada hutang, macam mana nak selesaikan hutang. Kita ada masalah ekonomi, macam mana nak selesaikan masalah ekonomi. Kita ada masalah sosial masyarakat, macam mana nak selesaikan masalah sosial masyarakat. Macam mana nak letakkan Malaysia ni sebagai satu negara yang mempunyai hala tuju yang jelas, mempunyai satu visi dan misi yang jelas, matlamat yang jelas, rakyat yang jelas. Maka susun semula sistem. Macam mana nak memilih kepimpinan yang lebih berwibawa, yang lebih kuat. Kita susun balik. Ini Yang di-Pertuan Agong ni. Ini masanya. Gunakan apa yang ada. Dan sekiranya perkara ini dibangkang oleh pihak-pihak tertentu seperti British, mereka menyatakan tiada hak untuk nak buat menukar negara kita menjadi negara yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu rakyat akan bangkit bersama-sama. Dan setiap mereka yang bersama-sama dengan kepimpinan yang nak kembali kepada Islam, kembali kepada kekuatan yang baik tadi, maka mereka akan mendapat barakah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan hidup dalam keadaan yang terbaik. Malahan mati mereka yang berjuang untuk menegakkan kebaikan dari Islam, Al-Quran, Sunnah, insya-Allah syahid fi sabilillah. Inilah yang ditakuti.
dibimbangi oleh pihak barat, terutamanya pihak-pihak Dajjal. Ini yang dibimbangi. Kita ingat hari ini Allah jadikan perkara ni sekadar kita supaya tengok. Saya kesian dengan wartawan-wartawan. 7:30 pagi dah berada di hotel Sri Pacific. Kan, kemudian sampai daripada semalam sampai hari ni nak tunggu pemimpin-pemimpin yang mementingkan parti mereka, mementingkan diri mereka berbincang. Nak berkuasa, sama-sama sendiri berpecah. Tidak melihat bahawa mereka mementingkan diri mereka sendiri. Kita masih lagi mahu pemimpin yang macam ni ke? Pemimpin-pemimpin yang tidak meletakkan Allah di depan mereka sebagai dasar, ikhlas di depan mereka sebagai asas. Tidak meletakkan rakyat di depan mereka, meletakkan parti, kepentingan parti. Saya bercakap dengan beberapa orang kawan-kawan yang ada. Ya, mereka pun memang orang UMNO, mereka orang Barisan Nasional, mereka juga orang Pakatan Harapan. Saya bertanya kepada mereka, sebab apa sebenarnya yang dikendaki oleh parti-parti ni? Kan? Kalaulah Barisan Nasional, UMNO, benar-benar memperjuangkan rakyat, memperjuangkan agama sebagaimana yang disebut, maka apa salahnya bersama-sama dengan orang yang mahu menegakkan agama tadi? Kenapa kita nak fikir sana fikir sini? Ada kepentingan. Itu disebut. Maka saya mohon kepada Yang di-Pertuan Agong, saya mohon kepada majlis raja-raja, bentuk semula, review semula. Sistem yang ada pada hari ini tidak melahirkan pemimpin yang betul-betul untuk membina kekuatan bangsa, agama dan negara. Saya sebut bangsa dulu. Dan kemudian saya sebut kat sini bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini hanya mementingkan. Dan sekiranya kita buat pilihan raya lagi, akan jadi benda yang sama juga. Kerana sistem tu perlu diubah. Sistem apa yang perlu diubah? Sistem pemilihan. Kita ada sistem pemilihan, antaranya ada dalam Islam, kita ada cadangan-cadangan ulama-ulama kita terdahulu. Ada satu majlis syura ahli ahlu wal aqd. Kan, satu kumpulan manusia yang bertakwa, yang beriman, yang tidak ada kepentingan apa-apa. Duduk dalam satu majlis, kemudian mereka meneliti calon-calon yang dibawa untuk dipimpin. Maka mereka akan meneliti kelayakannya, bukan berdasarkan siapa yang paling banyak duit, yang mampu bagi duit deposit, siapa yang mampu bercakap, siapa yang ada berdaftar dengan ROS dalam parti politik. Dia tengok kelayakan kepribadiannya. Apa kepribadiannya tu? Dia ni orang Islam, dia beriman, dia ikhlas, tidak ada kepentingan. Dia memang benar-benar dan hatinya nak mendapat redha Allah. Orang yang berani, orang yang berprinsip. Kan, orang yang ada kebaikan-kebaikan, dia buat kebaikan dengan orang lain, tolong. Jadi ada sifat-sifatnya. Dia seorang yang bijaksana, seorang yang ada akal, boleh berfikir, bukan tak kira siapa pun. Kan, walaupun dia ni tak ada pelajaran tinggi, tak boleh berfikir pun jadi wakil rakyat, akhirnya jadi parlimen. Itu yang jadi macam beruk dan kera di dalam parlimen. Terjerit-jerit. Kan? Keluarkan statement-statement yang memalukan, kita nak dengar pun malu. Inilah kualiti pemimpin yang ada lahir daripada sistem yang ada pada hari ini. Kita kena ubah. Ada satu sistem di betul-betul majlis, yang mana majlis itu akan menapis pemimpin yang nak bertanding. Hanya orang yang terbaik di kalangan yang terbaik yang boleh bertanding. Bukan semua orang pakat. Siapa ada duit lebih sikit, boleh bertanding terus. Bukan. Ini satu sistem yang tak betul, sehingga melahirkan monyet-monyet dan kera-kera yang bercakap di parlimen. Kita pun dengar, kita pun malu. Tidak ada adab dan tidak ada akhlak. Ada di kalangan mereka yang cakap bahasa Melayu pun tak reti. Sedangkan bahasa Malaysia sebagai bahasa Melayu ni sebagai bahasa rasmi negara. Ada pula dah dapat tu terus memaki hamun agama. Saya mendengar kempen-kempen yang berlaku di sesebuah negeri, di Melaka contohnya, memaki hamun orang Islam. Dia boleh maki hamun agama Islam.
Dia boleh cakap macam-macam pada umat Islam. Sedangkan umat Islam merupakan majoriti daripada penduduk yang ada di negara ini. Sudah tentulah kalau dia menjadi pemimpin yang dipilih kerana pandai bercakap dari isu perkauman, maka tentulah dia akan merosakkan keharmonian negara. Jadi sistem yang ada pada hari ini, pemilihan pemimpin ini ada corruption, berlaku corruption yang terlalu banyak. Itu tak termasuk lagi bagaimana mereka menggunakan duit, wang, RM, menggunakan ringgit Malaysia ni. Saya melihat satu video berlaku. Sebenarnya ada 2-3 video berlaku di mana dia tunjuk bagi duit sampai polis datang. Ini maknanya sistem ni perlu diubah. Sistem ni perlu diubah. Dan inilah masanya yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja yang mempunyai penasihat-penasihat yang bijaksana. Kita kena lawan arus. Jangan kita ikut arus. Kita nak buat lagi pilihan raya PRU 16 pula. Apabila 30 orang ni melompat-melompat, akta lompat parti, akhirnya terpaksa buat pilihan raya lain. Dahlah kosnya tinggi, ekonomi kita teruk. Kena biaya lagi. Buat sistem yang baru. Sistem yang macam mana? Yang lebih berwibawa. Yang lebih, kita kata produktif. Bukan sistem yang macam ini, siapa-siapa yang ada duit, dialah yang paling boleh banyak bercakap. Jadi sebab itu tuan-tuan berhormati Allah, ini masa yang tersirat. Allah tunjukkan apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya bukan untuk kita sekadar tengok-tengok, tapi menunjukkan bahawa sistem yang ada pada hari ini telah korup. Sistem yang ada pada hari ini perlu diperbaiki. Sistem yang ada pada hari ini perlu dimantapkan dengan kewibawaan, perlu diikat dengan nilai-nilai yang asas daripada Quran dan hadis Nabi, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin Islam itu sebagai agama yang terbaik dan kita juga agama Islam, maka kenapa kita mahu meletakkan asas yang lain ghairal Islam? Sedangkan Islam itulah perkara yang terbaik. Masih lagi nak ikut sistem daripada barat. Sistem pemilihan raya daripada barat, demokrasi daripada sebelah sana. Kenapa kita tak tengok apa yang ada di dalam Islam, dalam acuan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran? Ini perkara yang penting. Ini sebenarnya benda yang tersirat yang Allah nak tunjukkan, dan kita terpaksa cakap. Saya terpaksa cakap ni. Bukan kita marah sangat dengan pemimpin-pemimpin tadi, tapi sistem melahirkan pemimpin yang korup. Dan tanggungjawab amanah kepada Yang di-Pertuan Agong, tanggungjawab dan amanah kepada Majlis Raja-Raja, bukan hanya sekadar nak pilih siapa Perdana Menteri, tapi nak melihat adakah sistem ini sistem yang boleh membawa kepada kebaikan. Kalau tak boleh, maka kita kena perbaiki. Di situ ada artikel 150. Ada perkara 150 yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Darurat apa? Darurat parlimen. Kita ni nak bentuk negara pun tak ada. Darurat parlimen. Sekiranya kita paksa PN dan PH bergabung, ataupun kita paksa mereka yang berlainan hala tuju bergabung, maka kita telah meletakkan negara kita di dalam satu keadaan yang lebih teruk daripada sebelum ini. Yang ini begini, yang ini begitu, akan lebih teruk. Ataupun kita mengambil siapa minoriti yang paling tinggi sekali. PH ada 82 MP, kita ambil dia. Walaupun tak cukup simple majority, kita ambil dia, maka akan menjadi suatu yang lebih teruk selepas ini. Bila mula pemilihan akta dan sebagainya, pada masa itu akan berlaku lagi teruk lagi. Mungkin akan ada bayar sana, bayar sini supaya dapat kelulusan akta RUU yang baru. Macam-macam. Sebab dia tidak majoriti. Dia tidak majoriti, nak memimpin negara macam mana? Simple majority pun tak dapat. Sedangkan asas demokrasi tadi majoriti. Maka sistem sudah tak betul dah. Sistem sudah korup. Sistem telah penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Maka amanah Allah kepada raja-raja, amanah Allah kepada Yang di-Pertuan Agong, amanah Allah kepada Majlis Raja-Raja, amanah Allah kami sebagai umat Islam, kami sebagai rakyat, memohon buatlah apa yang sepatutnya dibuat. Jangan takut dengan British, jangan takut dengan unsur-unsur luar, jangan takut dengan mereka yang ada di luar. InsyaAllah rakyat bersama. Dan lebih penting, barakah.
Lebih penting barakah. Inilah masanya untuk kita ubah sistem daripada demokrasi barat kepada sistem yang lebih baik. Tidak ada lain yang lebih baik melainkan al-Islam. Kalau kita orang Islam, kita mengaku sistem lain lebih baik, maka akidah kita ada masalah. Maka sebab itu tuan-tuan puan rahmati Allah, kita menyerulah, kita berdoalah supaya negara kita ini dapat membina satu kematangan. Ini bahawa politik matang. Ramai sebut kita sedang menuju kepada politik yang matang, politik yang lebih matang, gini-gini, gitu-gitu, buat analisa macam-macam. Tapi sistem masih sama. Sistem yang rosak masih sama, masih disanjung, masih diguna. Sedangkan kita tahu sistem itu melahirkan kerosakan yang ada pada hari ini. Kenapa kita perlu mengekalkan sesuatu yang rosak? Kenapa kita perlu mengekalkan sesuatu yang rosak? Sedangkan kita ada option yang lebih baik, ada pilihan yang lebih baik, iaitu pilihan yang telah pun ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kita kena mengutamakan nilai-nilai Al-Quran. Oh, kita negara berbilang bangsa, berbilang kaum. Kita tak kata kita akan buang semua bangsa lain, agama lain, bukan. Tapi nilai Al-Quran perlu diletakkan di hadapan. Kenapa Al-Quran itu nilainya adil. Yang tak mau Al-Quran hanyalah Zionis. Yang tak mau Al-Quran hanyalah Al-Masih Dajjal. Yang tak mau Al-Quran hanyalah orang-orang yang tidak kenal Al-Quran, yang tidak kenal Islam. Kita ajar dia, tunjuk kepada Al-Quran. Siapa yang boleh lawan? Siapa yang boleh lawan lagi dengan kebaikan, kehebatan, kesempurnaan sistem yang Allah sebutkan dalam Quran dia, firman dia tadi. Yang Allah sebutkan melalui Rasul SAW tadi. Rasul dia tunjuk. Kita kena ada contoh yang digambarkan sebelum ini pemilihan ketua-ketua mesti melalui satu majlis komiti. Komiti itu yang kita panggil sebagai satu ahli wal aqdi, iaitu kita pemilihan tadi tu di situ ada sifat-sifatnya pemimpin. Kalau dia ni pembohong, kalau dia ni penipu, kalau dia ada corruption, maka tolak. Walaupun dia presiden kepada parti yang paling besar, parti Melayu yang paling besar, parti Islam yang paling besar, tapi kat situ ada corruption, dekat situ ada pengkhianatan, dia pernah melakukan benda yang buruk, tidak ada iman, tidak ada takwa, tolak dia. Maka majlis pemilihan akan tolak dia. Tak kira parti, tak kira presiden tak presiden. Kalau dia parti pencuri, maka semua pakat mencuri belaka. Kita lantik parti-parti ini berdasarkan kepada pemilihan parti dia. Tengok-tengok parti itu parti penyamun talbus. Parti itu parti LGBT, suka kepada benda-benda yang membangkang apa yang diarahkan oleh agama. Tak kiralah agama Islam ke agama apa. Dia ni melawan agama, dia tak nak agama, tak ada agama. Sedangkan kita punya perlembagaan rukun negara ada kepercayaan kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba dia tak percaya Tuhan. Kita lantik dia daripada menteri. Dia tak percaya Tuhan. Dia liberal. Dia plural. Atau atheist. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Jadi timbalan Perdana Menteri jadi menteri. Sedangkan dia tak percaya Tuhan. Di mana kita nak melahirkan orang yang boleh mengikuti rukun negara pun tak boleh tak lepas. Rukun negara pun tak lepas. Apa lagi? Keharmonian negara, kehebatan keamanan negara lagilah. Ini perkara yang penting untuk kita rasai. Kalau tidak kita berpusing-pusing. Anwar Ibrahim Muhyiddin, Mahathir, Ismail Sabri, siapa lagi? Khairi Jamaluddin pun nak jadi Perdana Menteri juga. Tok Mat semua pakat jadi Perdana Menteri semua. Kita berpusing kat situ. Dan kemudian pengikut-pengikut ni dia ada bebanan masing-masing. Dia ada kes masing-masing. Ada skandal masing-masing. Jangan cakap tak ada skandal. Semua ada skandal masing-masing. Tapi kita tak nak cakap pasal skandal dia. Nak sebut sini, kita kena ubah sistem supaya sistem yang lebih berwibawa. Apa sistem yang lebih berwibawa tadi? Mesti ada penyaringan, penapisan untuk pemilihan ketua dan pemimpin. Kita nak pilih ketua pejabat pun, ketua pejabat head department pun, dia punya kriteria dia. Head department ni contohnya dia dah memahami, dia seorang pakar, memang dah lama dah duduk senior dia orang tak ada corruption, orang yang baik, kedatangannya cukup sebagainya. Ini kita tengok
Kan kedatangan parlimen pun meragukan kewibawaan dia duduk dalam parlimen. Ada seorang YB ni dah duduk sampai 14 tahun jadi ahli parlimen. 14 tahun jadi ahli parlimen. Soalan yang ditanya di dalam parlimen hanyalah 13 soalan. Bayangkan, 14 tahun duduk dalam parlimen, 13 soalan saja ditanya. Ada seorang YB ni, alhamdulillah dia kalah. Tak jadi MP, mungkin jadi senator kot lepas ni dia lantik. Nak sebut kat sini. Dan tuan-tuan berhormat Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala membuka pintu hati raja-raja kita ni. Di sinilah raja-raja berperanan. Dan sebenarnya saya nak sebut sini bukan peranan. Ini adalah amanah. Amanah. Allah letakkan kita di tempat yang tinggi menjaga agama di negara ini. Inilah masanya untuk kita mengambil semula hak-hak kepimpinan tadi secara yang lebih baik, lebih berkesan. Bukan macam British. Bermula daripada 1874, perjanjian Pangko. Kita dipisahkan. Raja-raja Islam dipisahkan. Setelah British pilih siapa yang dia nak lantik jadi sultan yang bersama dia, maka selepas itu dipisahkan pula kuasa eksekutif kepada dia. Dia ambil semua. Kewangan dia ambil, ekonomi dia ambil, keselamatan dia ambil, semua dia pakat ambil. Raja ada apa? Raja hanya jadi simbol. Inilah masanya raja-raja yang bijaksana ambil balik kuasa yang ada. Buat semula sistem tadi. Perlembagaan ada menetapkan perkara 150. Boleh mengisytiharkan darurat, boleh mengisytiharkan supaya kita ni dapat lebih berwibawa sistem tadi. Tuan-tuan berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak melaksanakan perombakan dari sudut sistem-sistem yang kita nampak banyak sangat corruption tadi, maka kita akan mengulangi perkara yang sama. Maknanya buat lagi sekali PRU, katakanlah PRU 16 pula sama juga. Silap-silap lebih teruk lagi. Kenapa? Kerana asasnya tak betul. Ya, sebab itulah pada malam ini, pada petang ini, kita nak tengok semula, nak tengok balik bagaimana keadaan yang berlaku ini sebenarnya mengajar kita bahawa yang terbaik ialah Al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pedulikanlah orang-orang yang jahil tentang Islam, yang menyatakan Islam ni kolot, jumud dan sebagainya. Pedulikanlah mereka ni. Kenapa saya kata pedulikan mereka ni? Kerana mereka ni tak ada ilmu, tak tahu, tak kenal Islam. Kalau dia kenal Islam, dia akan sayang, cinta kepada Islam. Tapi mereka tak ada pengetahuan, dan kita pun tidak memberitahu kepada mereka. Apa peranan Menteri Agama sebelum ni? Ada ke Menteri Agama mendekati bangsa-bangsa lain cerita tentang keindahan Islam? Ada ke kita membuat pusat-pusat untuk menyantuni orang-orang bukan Islam, membantu menyelesaikan masalah mereka? Adakah kita melaksanakan dakwah dalam hakikat yang sebenar, ataupun kita hanya melaksanakan kerja-kerja pejabat, kerja-kerja urusan rasmi, dan kemudian hujung bulan dapat gaji? Habis tak jadi Menteri Agama, dapat pencen, kan? Dapat pencen. Sedangkan umat Islam masih lagi berpecah-pecah. Sedangkan orang-orang bukan Islam masih tak kenal Islam. Maka di situlah amanah yang Allah bagi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Tuan-tuan berhormat Allah, saya minta maaf. Masa dah dekat hampir maghrib di sinilah. Dan kemudian mungkin di Sabah Sarawak dah maghrib dah. Jadi insya-Allah saya mohon ampun kepada Allah. Saya minta maaf. Kita nak kena melihat apa yang berlaku dengan mata hati kita. Kita nak melihat apa yang berlaku dengan perkara yang ada dalam iman kita, dengan basirah. Maka saya menyeru kepada diri kita semua untuk sama-sama melihat dan berdoa. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang berlaku ini akan membuka pintu hati yang di-Pertuan Agong, pintu hati Majlis Raja-Raja, supaya menilai semula sistem yang ada untuk membina kepimpinan yang lebih berwibawa, memilih kepimpinan yang lebih layak. Kita tak ada apa.
Kita hanya boleh bercakap. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang nampak maksiat, mungkar, hendaklah dia cegah. Kalau dia mampu, dengan tangan kuasa. Kalau tak mampu, dengan cakap. Kita boleh cakap je lah, sampaikan. Kemudian tak mampu, kita dengan hati kita. Wa dhalika adhaful iman, yang demikian itu selemah iman. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan mereka yang beriman. Ya Allah, masukkanlah kami dalam mereka yang muslim, mukmin, yang hakiki, yang sadiq. Ya Allah, masukkanlah kami dalam kumpulan mereka yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, al-mahdiyin, yang menghidupkan taifah mansurah. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama dengan kekuatan untuk kebangkitan Islam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nasta'is. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan berhormat Allah, kita minta pada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Sekadar apa yang saya mampu cakap, tuan-tuan, sebenarnya saya tak adalah nak cakap apa sangat. Tapi bila tengok balik, Allah, sampai sekarang kerajaan tak terbentuk. Kerajaan tak terbentuk, masih bergaduh siapa nak jadi PM ni. Masih bergaduh siapa nak jadi TPM. Masih bergaduh lagi. Tak cukup ke bergaduh masa nak buat kempen-kempen? Dah cukup-cukup lah. Kita kata cukup-cukup lah, fikir rakyat lah pula. Kesian negara tak ada pemimpin ni. Fikirlah rakyat. Rakyat tak terima tu bukanlah maknanya rakyat nak kata kamu ni kena duduk pembangkang. Dah, rakyat suruh kita bersatu bersama-sama. Yang UMNO-nya bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Ini baru penyatuan ummah. Yang amanahnya bersama-sama dengan PAS. Ini baru penyatuan ummah. Keluarkan, buang segala kekeruhan yang ada. Masukkan kebersihan, kejernihan yang ada. Asaskan ukhuwah, bersama-sama membentuk negara yang lebih kuat. Inilah masanya. Wahai orang UMNO, janganlah pentingkan parti, pentingkanlah agama, pentingkanlah bangsa. Jangan pentingkan parti. Bukan parti tak penting, tapi sekiranya bertembung antara parti dan agama, utamakan agama. Bertembung antara parti dan rakyat, kepentingan parti, kepentingan rakyat, utamakan rakyat. Kerana kamu telah dipilih sebagai wakil rakyat, bukan dipilih sebagai wakil parti. Wahai orang UMNO, bentuklah satu kerajaan yang kuat bersama-sama dengan mereka yang Islam, supaya kamu sama-sama dapat tolong-menolong, bantu-membantu, belajar sama sendiri, takmil wal istikmal, lengkap melengkapi. Ini adalah merupakan tanggungjawab dan amanah yang Allah akan tanya. Rosak negara kita, maka kamu akan rosak dulu sebelum rakyat rosak. Dan Allah SWT akan mencampakkan fitnah kepada diri pemimpin-pemimpin yang telah terpilih. Rakyat dah pilih dah. Rakyat dah keluar dah. Berhadapan dengan kesusahan. Ada yang hujan, ada yang banjir. Keluar pergi nak pilih pemimpin. Tiba-tiba pemimpin pentingkan parti lebih daripada pentingkan rakyat. Pentingkan blok dia lebih daripada pentingkan negara. Sanggup tak ada kerajaan. Kenapa? Kerana pentingkan parti. Pentingkan parti. Nak dengar orang yang tak menang pasal apa? Ini tuan-tuan rahmat Allah, kita sama-sama bertaubat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.